Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sebelum kita mula pengajian kita, kuliah kita, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para ulama, terutama buat guru-guru yang pernah mengajar kita, terutama juga buat kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, mukmini, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insya-Allah pagi ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama. Kita masih lagi membicara tentang keperluan beriktizam dengan fiqh Islam dan berpegang teguh dengan hukumnya. Kita membicarakan tentang dalam tajuk kecilnya dalil Al-Quran dan As-Sunnah, berhubung kait dengan beriktizam dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di semalam kita berhenti ayat yang iaitu yang keempat dari surah An-Nisa ayat 105. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Yang bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab dengan kebenaran untuk engkau menghukum di antara manusia dengan apa yang ditunjuki Allah. Jangan kamu menjadi pembela kepada orang yang khianat. Pagi ini kita masuk dalil Al-Quran yang keempat dalam surah An-Nisa ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab, iaitu Al-Quran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang akhir. Nabi kata tidak ada nabi selepasku, tak ada dah nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala lantik nabi kita sebagai utusannya, iaitu untuk bawa wahyu-wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran. Itu Al-Quran itu yang kita sebut dah sebelum ni termasuk dalam rukun iman, iaitu beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam rukun iman iaitu beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, iaitu ada 4 kitab Allah, iaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan Al-Quran. Apabila Al-Quran tu diturunkan, maka kitab-kitab lain dimansuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak diikut dah kitab-kitab lain. Hanya kita ikut Al-Quran. Sebagai mukjizat yang paling besar ialah Al-Quran, terpelihara sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala bagi jaminan Al-Quran itu terpelihara sampai hari kiamat. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kiamat. Riwayat mengatakan ketika matahari naik belah barat, dia akan naik, lepas tu dia turun balik, disebut dengan malam yang panjang. Keesokan hari biasa dia akan naik balik. Maka Al-Quran ni hanya tinggal helaian-helaian kosong, tak ada dah Al-Quran ketika tu. Al-Quran telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tu Al-Quran dah tak ada dah. Al-Quran telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu orang berduyung-duyung nak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tu orang berduyung-duyung nak menginfakkan harta mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika tu mereka berduyung-duyung nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan waktu tu amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 orang sahaja, iaitu ketika nyawa kita sampai ke halqam dan ketika matahari naik belah barat. Ketika tu pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat saya ucapkan selamat datang dekat sahabat-sahabat kita. Saya tak mampulah nak baca di sini sebab tak pernah nampak sangat. Nampak pun Kamarudin Ishaq yang nampak, yang lain yang tuan-tuan duk ikuti pagi ni saya tak nampak lah. Jadi yang mana saya nampak saya baca lah. Mudah-mudahan kita pagi ni semua ni mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pakat share pengajian kita. Mudah-mudahan perkongsian kita pagi ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang memberi manfaat. Baik, kita sambung. Sesungguhnya kami telah menurun kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Alkitab, iaitu Al-Quran. Yang kita sebut dah sebelum ni, dalam diri kita tiap-tiap orang yang beriman, tiap-tiap orang Islam, mesti kita nak kena ada 5. Dulu kita sebut dah, yang ni kita ulang balik. Tiap-tiap kita ni, kita ingat pagi ni yang mana boleh tulis, kita tulis di bawah.
Tiap-tiap kita nak kena ada 5. Nak bagi mudah-mudah sangat ialah kita kena ada 5M. Nak bagi mudah ingat dah, saya sebut ada 5M. Yang pertama ialah yang pertama ialah mengimani akan Al-Quran. Yang pertama ialah mengimani Al-Quran bermula daripada surah Al-Fatihah berakhir dengan surah An-Nas. Kena beriman semua sekali. Tak boleh kita nak ambil separuh, kita nak kufur separuh. Sebab Al-Quran itu termasuk yang kita sebut tadi ni, termasuk dalam rukun iman. Nanti di akhirat nanti, di alam barzah nanti, ketika malaikat maut, ketika malaikat Munkar dan Nakir akan mai tanya kita, ma imamuka, siapakah ikutan kamu? Di akhirat esok, di alam barzah besok, kita akan jawab, Al-Quran itu adalah ikutan aku. Malaikat Munkar dan Nakir mai esok tanya kita, soalan ni dah bocok dah. Soalan ni dah bocok dah, kita boleh jawab mah, tapi nak jawab tu bukan lidah kita. Nak jawab tu bukan mulut kita. Yang nak jawab tu ialah amalan-amalan kita. Kalau atas dunia kita ikut Al-Quran, insya-Allah boleh kita jawab Al-Quran itu adalah ikutan aku. Tapi kalau atas dunia kita tak ikut Al-Quran, tak ikut perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka di akhirat besok ni, di alam barzah nanti ni, kita tak mampu kita nak jawab. Sebab nak jawab ialah dengan amalan-amalan kita. Jadi kita nak jawab di akhirat esok ni, atas dunia kita ikutlah Al-Quran. Atas dunia kita ikutlah Al-Quran. Jangan esok ni ketika malaikat mai tanya kita, ma imamuka, siapakah ikutan kamu? Walaupun kita atas dunia ni kita boleh jawab dah. Kita tahulah soalan tu sebab soalan dah bocok dah. Tetapi tak mampu kita nak jawab sekiranya kita atas dunia kita tak mau ikut Al-Quran. Bukan hanya kadang-kadang kita dengar, bukan hanya orang yang tak mau ikut Al-Quran, kadang-kadang hina Al-Quran. Bukan hanya orang yang tak mau ikut Al-Quran, kadang-kadang hina pula Al-Quran, hina pula hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duk dengar lah, macam saya duk sebut selalulah, ada seorang yang hina Al-Quran. Hina Al-Quran. Dia suruh apa? Dia suruh tutup sekolah-sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz ni buat apa? Sekolah tahfiz ni buat apa? Sekolah tahfiz ni ialah ajak budak-budak hafal Al-Quran. Dia suruh tutup Al-Quran. Seolah-olah dia menghina Al-Quran. Seolah-olah apabila dia menghina Al-Quran, dia menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan orang yang buat kenyataan tu supaya taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada peluang cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tuan-tuan. Kan ada isu tentang langgar, orang mabuk langgar mati ni. Kau anak kerajaan, pihak kerajaan melaksanakan undang-undang yang tegaslah sehingga boleh menyebabkan mabuk tu menyebabkan kematian. Maka pihak berwajib mereka berbincang untuk mengadakan undang-undang yang berat terhadap peminum arak. Dia kata boleh, dalam keadaan dia kata kalau nak haramkan arak, tak mau bagi, tak mau tak nak tutup kilang-kilang arak, boleh tutup juga sekolah tahfiz. Apa kena mengena dengan minum arak dengan sekolah tahfiz? Beza tak tuan-tuan? Beza minum arak dengan sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz baca Al-Quran. Seolah-olah dia menghina Al-Quran. Seolah-olah dia menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sedemikian ni patut-patut kita nak kena ambil tindakan. Pihak kerajaan patut-patut ambil tindakan. Walaupun dah ramai dah orang buat report supaya ambil tindakan. Kerana apa?
Tak tahulah sebab apa. Seorang ni susah orang nak ambil tindakan. Orang pun tak ambil tindakan atas dia, kita pun tak tahu. Apakah kekebalan yang ada padanya sehingga orang tak ambil tindakan ke atasnya. Ni menghina Islam, menghina yang di-Pertuan Agong. Kerana apa? Sebab Tuan Agong ni menjaga agama Islam. Pihak-pihak yang wajib ambil tindakan. Ambil tindakan yang tegas bagi orang-orang yang menghina Al-Quran, bagi orang yang menghina Islam, bagi orang yang menghina syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita ingat ialah kita mengimani Al-Quran. Bermula daripada surah Al-Fatihah sehinggalah surah An-Nas, kita beriman semua sekali. Jangan kita jadi macam orang-orang yang disebut dengan orang-orang ahli kitab. Allah bersebut dalam Al-Quran, golongan-golongan ahli kitab ni mereka hanya beriman kepada sebahagian kitab, mereka kufur kepada sebahagian kitab. Sama juga dengan kita, kalau Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turun pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bukan hanya kita beriman kepada sebahagian Al-Quran, kita kufur kepada sebahagian Al-Quran. Kena beriman semua. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebut cerita tentang kisah ahli-ahli kitab yang mereka beriman sebahagian, mereka kufur sebahagian, sebagai peringatan buat kita, kalau kita juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dengan sebahagian kitab, kita kufur kepada sebahagian kitab, sama tak dengan ahli kitab? Sama. 2 kali 5, 5 kali 2, sama sahaja. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di fama jazaa man yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyadil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah sebut beriman kepada sebahagian kitab, kufur kepada sebahagian kitab. Orang ahli kitab ni mereka ambil sebahagian kitab, mereka beriman kepada sebahagian kitab. Mereka beriman kepada sebahagian rasul, mereka kufur kepada sebahagian rasul. Ahli kitab ni mereka ni kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala lantik nabi tu di kalangan mereka. Banyak kalangan ahli kitab ni Allah lantik rasul-rasul, nabi-nabi di kalangan mereka. Tapi mereka ni jahat sehingga mereka membunuh nabi-nabi. Mereka bunuh nabi-nabi di kalangan mereka. Tambah-tambahlah nabi kita ni bukan golongan orang Yahudi. Mereka golongan orang nabi kita ni orang Arab. Lagi-lagilah mereka tak mau ikut. Hak nabi depa pun depa bunuh. Allah sebut dalam Al-Quran, mereka ahli kitab ni mereka beriman kepada sebahagian kitab, mereka bahagian kitab. Allah kata balasan orang yang berbuat demikian, kata Allah, kehinaan hidup di dunia. Dunia ni Allah sebut kepada orang-orang yang ambil sebahagian kitab, mereka kufur kepada sebahagian kitab ni, Allah sebut dunia ni Allah hina mereka. Di dunia ni Allah Subhanahu wa taala tak bagi petunjuk dekat mereka. Ni kadang-kadang petunjuk ni milik Allah, hidayah ni milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan ni ialah milik Allah Subhanahu wa taala, hidayah milik Allah. Kita pun tak mampu nak bagi hidayah pada orang. Kalau dalam keadaan kita boleh bagi hidayah pada orang, Nabi Nuh akan bagi hidayah kepada anaknya. Nabi Ibrahim akan bagi hidayah kepada empak dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bagi hidayah kepada adik-adiknya. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, mereka juga tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tu di kalangan adik-beradik Nabi, sebab hidayah ni bukan milik Nabi. Hidayah tu bukan milik kita, bukan milik Rasul. Hidayah tu ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika matinya Abu Talib, sedih Nabi. Kerana apa? Abu Talib juga tak beriman kepada apa yang hak dibawa oleh Nabi. Sedih Nabi. Ni duk jaga dia, duk serumah dia, tapi dia juga tidak dapat pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak dapat petunjuk.
Sedih Nabi. Turun ayat Allah beritahu dekat Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wallahu a'lamu bimuhtadin. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tak boleh bagi petunjuk kepada orang yang kamu sayang. Sesungguhnya kata Allah, akulah yang akan bagi petunjuk kepada siapa yang aku suka. Dan aku mengetahui siapa yang aku bagi petunjuk. Allah kata, sesungguhnya kamu tak boleh bagi petunjuk kepada orang yang kamu sayang. Kita tak boleh bagi petunjuk. Cuma tugas kita ni hanya tolong bagi tahu aja. Tolong bagi tahu, tolong ajak mereka supaya buat taat perintah Allah Subhanahu taala. Yang nak bagi petunjuk ni ialah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Alang Jamaluddin Zamri Abu Bakar. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang ikuti ni kita pakat-pakat share saya tak minta apa-apa daripada tuan-tuan puan-puan. Semua saya minta kita sama-sama kita share. Mudah-mudahan perkongsian kita pagi ni ada kebaikan, ada manfaatnya bukan hanya di dunia, kita akan dapat juga di akhirat nanti. Amin. Mudah-mudahan kita semua dapat tuan-tuan. Itu yang kita nak. Jadi hidayah tu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh bagi hidayah. Kalau Nabi pun tak boleh bagi hidayah, kita lagi-lagilah tak dapat nak bagi hidayah. Allah sebut, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wallahu a'lamu bimuhtadin. Sesungguhnya kamu ni wahai Muhammad tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu sayang. Sesungguhnya akulah kata Allah yang akan bagi hidayah kepada siapa yang aku suka dan aku mengetahui siapa yang aku bagi hidayah. Allah yang akan pilih. Cuma kita kena usaha untuk dapat hidayah lah. Petunjuk tu dah ada dah. Mana petunjuknya? Al-Quran ni hak kita sebut pagi ni. Petunjuk tu ada dah. Maksudnya apa? Dah sampai seruan tu dah sampai. Sampai bila? Sampai lama dah. 1441. Kadang-kadang dia kata, Ustaz saya belum sampai seru lagi Ustaz. Tu yang saya tak mau mengaji. Ustaz saya tak mau sembahyang tu. Saya tak mau buat perintah Allah. Saya belum sampai seru lagi. Seru dah sampai dah. 1441 tahun seruan tu dah sampai dah. Cuma kita ni tuan-tuan kena usaha. Kalau kita lapar, kita kena usaha untuk cari makan. Usaha tu syariat. Usaha tu adalah syariat. Contohnya kalau kita nak dapat ilmu, kena usaha untuk menuntut ilmu. Kalau Nabi pun mengaji dengan malaikat Jibril, gurunya malaikat Jibril, kita lagi-lagi lah tuan-tuan. Kalau Nabi pun berguru dengan malaikat Jibril, ikut sunnatullah, ikut asbab dan musabab, kita pun sama-sama kena usaha. Hak usaha tu namanya syariat. Hak usaha yang kita buat ni ialah kita melaksanakan kewajipan-kewajipan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Sebagai contoh, kita menuntut ilmu ni ialah satu syariat, satu perintah Allah SWT kita kena buat. Bukan dia tahu dapat ilmu seronok tuan-tuan. Nabi pun ketika Nabi umur 40 tahun, Nabi berkhulwat di Gua Hira, Nabi duduk mengasingkan diri, turun malaikat Jibril buat turun wahyu pertama, mai jumpa Nabi, peluk Nabi, suruh Nabi baca. Mai jumpa Nabi ketika Nabi duk berasingan berkhulwat di Gua Hira, ketika Nabi umur 40 tahun mengasingkan diri daripada maksiat-maksiat yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy ni. Nabi duduk di Gua Hira, duduk dalam keadaan apa? Berkhulwat. Maka turun malaikat Jibril peluk Nabi, suruh Nabi baca. Baca ya Muhammad. Nabi baca tak? Nabi tak baca. Nabi kata aku tak tahu baca. Nabi kata, aku tak tahu baca. Peluk lagi. Lepas tu suruh Nabi baca. Nabi kata, aku tak tahu. Peluk sampai 3 kali. Nabi peluk oleh malaikat Jibril. Suruh Nabi baca. Nabi kata, aku tak tahu baca. Lepas tu baru malaikat Jibril ajak dekat Nabi. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah
Wahai Muhammad, dengan nama Allah yang menjadikan. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Baru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca setelah diajak oleh Nabi oleh malaikat Jibril. Nak kata apa? Ikut sunnatullah, nak dapatkan ilmu, nak kena belajar. Tu Nabi kata, sabda Nabi, talibul ilmi faridatun ala kullil muslimin nawal muslimat. Menuntut ilmu adalah fardu. Norizan Saleh, Suhaidi Abdul Muin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usaha itu syariah, usaha syariah. Macam kita sebutlah dalam Fatihah kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta tolong, akan dikau kami sembah. Kita kena sembah Allah Subhanahu wa taala. Syariat tu dalam kehidupan kita ni, kita tak dapat lari daripada hak hukum taklif. Ada benda tu namanya wajib, ada benda tu namanya sunat, ada benda tu namanya haram, ada benda namanya makruh, ada benda namanya harus. Tak dapat tidak benar. Ini syariat yang wajib kita kena buat dalam kehidupannya. Sebagai contoh, sembahyang ada waktu-waktunya kita kena buat. Puasa dia ada waktu-waktu yang kita kena buat. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Hak ketentuan tu qada ada, itu ketentuan terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengikut arahan perintah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Cuma hak kita peringkat awam-awam ni, kita buat sesuatu dijanji dengan ganjaran-ganjaran yang besar. Buat sesuatu dijanji dengan ganjaran besar. Sebagai contoh pagi ni, kita pernah sebut dah sebelum ni. Nabi sebut orang yang duduk dalam majlis ilmu lebih baik daripada ahli ibadat buat ibadat 1000 rakaat. Orang yang duduk dalam majlis ilmu lebih baik daripada ahli ibadat buat ibadat 1000 rakaat. Nak kata lebih baik daripada hak kita main mengaji ni, lebih baik. Kalau orang tu beribadat walaupun 1000 rakaat, lebih baik kita mengaji lagi daripada beribadat pada Allah. Sebab apa? Kadang-kadang orang yang buat ibadat tu buat syariat dah, tapi syariat yang dia buat tu tak menepati kehendak yang hak diajar oleh agama. Tu dalam keadaan kita main mengaji supaya apa? Memperbetulkan ibadat-ibadat yang kita buat. Jadi ahli-ahli kitab ni mereka beriman kepada sebahagian kitab, mereka kufur kepada sebahagian kitab. Kita juga kalau kita ni orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita juga beriman kepada sebahagian Al-Quran, kita kufur kepada sebahagian Al-Quran, sama tak macam ahli kitab? Sama. 2 kali 5, 5 kali 2, sama sahaja. Kita hanya ikut separuh Al-Quran, kita kufur separuh Al-Quran. Bab sembahyang, kita sembahyang. Bab puasa, kita puasa. Tapi hak hukum-hukum lain, kita tolak. Hak hukum-hukum lain, kita hina pula. Kita main-main pula hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak kena jaga. Allah sebut orang-orang ahli kitab ni, termasuk juga kita umat Nabi Muhammad. Kalau kita ambil sebahagian pada Al-Quran, kita kufur kepada sebahagian Al-Quran, kata Allah, balasan orang yang berbuat demikian, kata Allah, kehinaan hidup di dunia. Dunia ni Allah hina dia. Dunia ni Allah Subhanahu wa ta'ala tak bagi pilih, tak bagi petunjuk dekat dia. Allah hina, Allah biak dalam keadaan kekufurannya. Tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, tak silap ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata, auzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, kata Allah. Allah kata orang yang kufur ni, orang yang ingkar ni, kata Allah, sama saja, kata Allah. Bagi amaran kah tak bagi amaran kah, bagi peringatan kah tak bagi peringatan kah, sama saja, kata Allah. Hum la yu'minun, mereka takkan beriman.
Sebab apa mereka tak beriman, kita ajak dia, kita pergi dakwahnya, kita ajak, kita beritahu tentang syurga, beritahu tentang azab Allah SWT. Mereka ni umpama macam daun keladinya. Tuan-tuan perasan tak daun keladi? Kita ambil air tu, kita buh daun keladi, dia buang gitu saja. Tak ada kesan apa-apa diri dia. Sebab apa orang-orang ni jenis macam ni Allah sebut. Orang-orang yang ingkar ni kata Allah sama saja kata Allah. Bagi peringatan ke tak bagi peringatan ke sama saja. Kita buat kuliah ke tak buat kuliah ke. Kita habaq syurga ke habaq apa ke sama saja depa ni. Hum la yu'minu, mereka tak akan beriman. Sebab apa? Khatamallahu ala qulubihim, Allah dah peteri hati dia. Sampai Allah peteri hati ni habis. Allah peteri hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wishawah wa lahum azabun azim. Allah Subhanahu wa taala peteri hati dia, pendengaran dia, penglihatan dia ada risyah, ada penutup bagi mereka azab yang sangat pedih. Nak kena jaga tuan-tuan, benda ni bukan benda main-main, benda yang serius. Sebab kita hidup di dunia ni hidup yang sementara, yang hanya atas dunia ni Allah kata tidak aku jadikan jin dan manusia tugasannya ialah untuk jadi hamba pada Allah Ta'ala. Jangan kita nampak hak segi hak agama ni sembahyang, puasa, mengaji dah. Semua kehidupan kita nak kena ada beragama. Itu disebut dengan Fatihah yang kita baca, iaitu Maliki Yaumiddin, raja pada hari kemudian, ataupun raja pada hari agama. Raja pada hari agama esok, di akhirat esok ni akan dibicara berkait tentang agama. Apa agama? Kehidupan kita nak kena ada agama. Nak cakap nak kena ada agama. Nak melihat kita nak melihat benar-benar hak agama suka. Nak dengar kita kena dengar hak telinga yang hak mana? Yang mana hak Allah Subhanahu Taala suka. Kita apa? Sebab kita pinjam milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa yang ada pada kita ni milik Allah SWT yang kita pinjam sekejap. Biarlah benda-benda hak kita guna yang milik Allah SWT kita guna untuk taat perintah Allah Ta'ala. Nak cakap benda-benda yang baik. Nak melihat benda-benda yang baik. Nak mendengar benda-benda baik. Kita tak mau apa? Kita tak mau bercakap benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Jangan kita melihat benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Jangan kita dengar benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat tu kita kena buatlah, itu syariat perintah Allah Subhanahu wa taala. Syariat ni ialah hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala perintah pada kita. Baik. Maka ayat yang kita sebut tadi ni ialah apa? Hak pertama hak kita sebut tadi, hak kita ulang balik. Yang pertama ialah kita mengimani. Yang pertama ingat Al-Quran sebagai kita sebut kitab ni sebagai Allah SWT turun kita umat Nabi Muhammad, Al-Quran sebagai petunjuk jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Zalikal kitab. Ini kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan. Dalam Quran tu jangan kita duk ragu-ragu. Menjadi pertunjuk kepada orang yang bertakwa. Jadi kita nak kena ada Al-Quran tu ialah kita nak kena mengimani Al-Quran. Saya sebutlah sebelum ni. Yang kedua, kita nak kena membaca Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran tu adalah kalam Allah tu. Al-Quran tu bukan hanya kita baca, kita tengok pun dapat pahala dah. Tu di rumah kita tu Al-Quran kita letak tempat-tempat yang mudah. Kita ambil dan kita duk tengok selalu. Tengok Al-Quran, tengok pun dapat pahala. Tak baca lagi, baca lagi dapat pahala. Baca Al-Quran sekurang-kurangnya kita bacalah. Habis kurang kita baca satu waktu, baca 10 ayat. 5 waktu 50 ayat baca. Ni baca, jangan kita hanya baca bulan Ramadan, habis Ramadan kita tinggal Al-Quran. Jangan kita hidup dalam keadaan kita membaca Al-Quran. Yang ketiga, setelah kita baca Al-Quran, kita memahami akan Al-Quran. Yang keempat, setelah kita memahami Al-Quran,
kita mengamalkan Al-Quran. M yang kelima setelah kita memahami Al-Quran ialah kita menyampaikan Al-Quran. Baik. Nah kita sambung. Surah Nisa ayat 105. Baik. Dia kata sesungguhnya kami telah menurun kepada engkau Muhammad Al-Kitab dengan kebenaran. Sebab apa dengan kebenaran? Sebab Al-Kitab tu, Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, benar semua je benar belaka. Tak ada yang tak benar. Tu kata orang Al-Quran ni termasuk dalam rukun iman. Beriman dengan kitab-kitab Allah Taala. Salah satu rukun kitab Allah ialah Al-Quran. Apa Al-Quran tu? Ni iaitu menceritakan benda-benda yang benar. Benda-benda yang benar, benda yang sekarang, benda yang sebelum ni cerita dah, dan benda akan datang dicerita, semuanya benar belaka. Itu apabila ayat ketika Nabi Isra dan Mi'raj, ketika orang begitu dekat Sayyidina Abu Bakar tentang perjalanan Nabi daripada Mekah ke Masjid Aqsa, dan naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Abu Bakar kata, aku membenarkan. Bukan hanya setakat tu, lebih pada tu lagi Sayyidina Abu Bakar akan benar. Tu digelarkan dengan Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hamba-Nya daripada Masjid Mekah ke Masjid Aqsa. Tengok ayat pertama Allah mulakan dengan subhanallazi, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Yang memperjalan tu bukan Nabi Muhammad tu sara, bukan Nabi Muhammad berjalan sendiri dah. Allah Subhanahu wa taala yang memperjalan. Mudah tak bagi Allah? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala nak memperjalankan hamba-Nya. Hasan, Syukri, Suhaidi, Abdul Muin, amin, mudah-mudahan apa yang kita buat ni Allah Subhanahu wa taala terima dalam kehidupan kita. Apa yang kita buat, mudah-mudahan semua hak kita buat ni Allah Subhanahu wa taala terima. Itu yang kita nak. Baik. Untuk engkau menghukum di antara manusia dengan apa yang ditujuki Allah. Supaya apa? Al-Quran ni dia yang membawa kebenaran untuk engkau menghukum. Menghukum di antara manusia dengan apa yang ditujuki oleh Allah Ta'ala. Di sana tu ada ayat-ayat hukum, ayat-ayat perintah. Tu nanti kita akan jumpa. Esok ni setiap hukum-hukum yang kita buat ni, sama ada semayang ke, bersuci ke, puasa ke, zakat ke, haji ke, ataupun hukum-hukum lain, semuanya ada dalil-dalilnya. Sebagai contoh, saya ada buat contoh selalulah. Kita duk ambil semayang tu, nak semayang tu, kita basuh muka, kita basuh tangan, kita sapu kepala. Adakah kita buat saja-saja? Tak, tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran, Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salat faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, apabila kamu nak sembahyang, basuhlah muka kamu, basuhlah tangan kamu hingga ke siku, sapulah kepala kamu, basuhlah kaki kamu hingga ke buku lali. Siapa yang suruh kita basuh muka? Siapa yang suruh kita basuh tangan kita? Siapa yang suruh kita sapu kepala? Siapa yang suruh kita basuh kaki hingga ke buku lali? Allah yang suruh. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salat faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, Allah suruh dekat orang beriman, apabila kamu nak sembahyang, basuhlah muka kamu. Siapa yang suruh? Allah yang suruh. Ni kadang-kadang pelik, tuan-tuan. Kita dulu ni mengajaklah satu tempat.
Masa kita mengajak, dia tak mengaji tuan-tuan, dia duduk keluar, sembang kat luar. Masa kita buka soalan, dia lari main duduk pintu tu. Duduk di pintu tu, tangkat tangan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masa kita mengaji, dia tak mengaji tuan-tuan. Duduk keluar sembang. Cerita ni bukan di Malaysia lah, cerita di Afrika tu. Di Afrika tu. Masa kita mengaji, dia tak mengaji, dia duduk keluar, dia duduk sembang keluar. Masa kita buka soalan, dia lari mai. Duduk di pintu, dia angkat tangan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya Ustaz, saya kata tanya. Dia kata, Ustaz, orang kentut bunyi puk. Dia kata, dengan bunyi-bunyi lagi dia tanya. Dia kata, Ustaz, orang kentut bunyi puk. Batal wuduk tak Ustaz? Saya kata, batal lah wuduk kentut. Kalau bunyi syekh pun batal dah. Tambah-tambah bunyi puk lagi lah batal. Habis Ustaz, kenapa kena basuh di muka? Kenapa kena basuh di tangan? Kenapa kena sapu di kepala? Kenapa kena basuh di kaki? Awak tak basuh di pungkok Ustaz? Sedangkan Allah dah beritahu tadi ni, ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila salah faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, apabila kamu nak sembahyang, basuhlah muka. Siapa yang suruh? Allah Subhanahu wa taala yang suruh. Batuk-batuk tak tanya pun tak apa dah, Allah yang suruh. Allah kata, wahai orang beriman, apabila kamu nak sembahyang, basuh. Allah yang suruh. Kalau kita orang beriman ni, kita tak cakap banyak lah. Allah suruh basuh, kita basuh. Tapi dia tanya lagi. Dia kata, Ustaz, orang kentut bunyi pun batal wuduk dah. Saya kata batal wuduk. Habis Ustaz, kalau batal wuduk Ustaz, kenapa kena basuh di muka? Kenapa kena basuh di tangan? Kenapa kena sapu di kepala? Kenapa kena basuh di kaki? Awak tak basuh di pungkok Ustaz? Dia tanya dengan logik angkai. Ikut memang kalau dengan logik angkai betul tak tuan-tuan? Betul. Kalau ikut logik angkai, patut-patut ketiaklah kena basuh. Patut-patutnya tengkok-tengkok tempat-tempat yang berlapik-lapik ni lah kena basuh. Ikut logik angkai. Saya kata tuan kentut bunyi pun, ketika orang tuan kentut tu, orang tengok di mana? Saya jawab dekat dia lah. Dia tanya tentang berkait tentang menggunakan akal. Saya jawab juga berkait tentang menggunakan akal. Dia tanya menggunakan akal. Dia kata patutnya basuh pungkok lah Ustaz. Saya kata tuan kentut bunyi pun. Ketika tuan kentut tu, orang tengok di mana? Tengok di muka tuan kan? Tengok di pungkok tuan? Dia kata tengok di muka Ustaz. Tu kena basuh di muka saya kata. Orang jenis ni jawab macam tu kan. Sebab apa? Sebab kan ini perintah daripada Allah Ta'ala. Adalah hikmah-hikmah yang tentu. Apabila Allah SWT suruh kita buat sesuatu, adalah hikmahnya. Adalah kebaikannya. Sebagai contoh, kita basuh di muka ni. Sebab apa Allah suruh kita basuh di muka? Sebab di muka ni tempat yang terdedah dengan habuk, kotoran dan sebagainya. Di muka kita ni terdedah dengan berbagai habuk, kotoran sebagainya. Tu hak luaran. Hak dalaman pula, di muka kita ni ada anggota-anggota yang besar. Ada mata di muka, ada hidung di muka, ada mulut di muka. Maka hak dalaman pula kita basuh seolah-olah kita menyuci dosa-dosa kita. Dosa mata kita, dosa hidung kita, dosa mulut kita. Itu yang kita nak. Tu Nabi tanya dekat sahabat-sahabat. Nabi tanya dekat sahabat-sahabat, di hadapan rumah kamu tu ada sebatang sungai. Kamu mandi sehari 5 kali. Nabi tanya dekat sahabat, di hadapan rumah kamu tu ada sebatang sungai. Kamu mandi sehari 5 kali. Ada kotoran tak? Sahabat tak ada. Rasulullah 5 kali mandi ni. Umpama macam itulah kita berwuduk, lepas tu kita semayang sehari semalam 5 waktu, seolah-olah macam kita ni macam tak ada dosa. Macam kita ni macam bayi yang baru dilahirkan. Dosa-dosa kecil kita Allah ampun dosa. Hak dosa besar nak kena taubat pada Allah Subhanahu taala. Semayang kita taubat dah. Semayang kita taubat. Rabbirfirli wa'fu anni, ataupun kita taubat juga lepas sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullahalazim. Bukan hanya kita mulut saja astaghfirullahalazim.
hati kita nak kena menyesali. Kita akan nampak apabila kita kata astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkan dosa-dosaku ni, kita kena nampak ni dosa-dosa kita yang begitu banyak kita buat. Kita akan tahulah diri kita lah yang tahu. Orang lain tahu dah. Orang lain mana tahu tuan-tuan. Orang lain bukan tahu kita buat dosa tuan-tuan. Kita yang tahu tuan-tuan tu atas dunia ni tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat, Allah tak bagi nampak dosa kita. Kalaulah Allah bagi nampak dosa kita, tuan saya pun tak ada bagi ni tuan-tuan. Malu nak berhadapan dengan tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat tuan-tuan. Allah tutup kaiban kita supaya apa? Ni Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita lagi hari ni supaya apa? Sebab Allah sayang kita, supaya kita apa? Bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran, Alkitab tu, di dalam Al-Quran tu ada syariat-syariat, ada hukum-hukum supaya Nabi kita tu menghukum mengikut Al-Quran. Al-Quran tu ada melebihi daripada 500 ayat hukum, ayat perintah daripada Allah SWT. Banyaklah ayat perintah, cuma saya sebut yang mudah-mudah. Hak perintah Allah, semayang 5 waktu. Perintah Allah lah. Allah sebut aqimus salah, dirikan semayang. Ini perintah daripada Allah SWT. Kita semayang, hubungan kita dengan Allah SWT, kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Patut-patutnya kita bersyukur pada Allah SWT. Dengan kita semayang ni, kita hubungan kita dengan Allah SWT. Hubungan kita dengan Allah SWT macam mana kita sebut semalam. Kalau betul-betul semayang kita sehari semalam berapa? Semalam kita sebut ada 50 waktu semayang. Ketika turun dan nasihat daripada Nabi Musa AS minta supaya Allah kurang sampailah 5 waktu kita buat ni. Walaupun kita buat 5 waktu, seolah-olah pahala ganjarannya macam 50 waktu. Seolah-olah ni kalau 50 waktu ni berapa minit sekali semayang? Saya tanya tuan-tuan. Kalaulah ni kita buat ni 50 waktu kita buat, patutnya 5 waktu tapi macam kita buat 50 waktu macam kita buat. Seolah-olah macam kita ni 20 minit semayang. 20 minit semayang. 20 minit semayang. Kalau macam tu tak pergi mana kita tuan-tuan? Allah pun tahu. Kita umat-umat ni tak larat 5 waktu pun. Kadang-kadang kita setengah tak buat pun. Nah, abang kata semayang ni hubungan seorang hamba dengan Allah SWT. Perasan tak kita angkat tangan, kita selender di hadapan Allah. Kita kata Allahu Akbar. Lepas tu kita kata apa? Wajjahtu wajhillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita menghadap siapa? Menghadap Allah, tuan-tuan. Patut-patutnya seronok tak kita pagi tadi kita bangkit nak menghadap siapa? Nak menghadap Allah. Bayangkan kita balik rumah, kita tengok surat dalam peti surat tu ada surat. Kita tengok urusan Seri Paduka Baginda ni. Kita pun buka tuan-tuan. Buka-buka kita pun bacalah. Tuan diminta hadir ke istana untuk terima anugerah pangkat kebesaran dengan gelaran Datuk ataupun Datuk Seri. Seronok tak tuan-tuan? Saya tanya tuan-tuan. Kita balik rumah kita tengok dalam peti surat tu ada surat, tengok urusan Seri Paduka Baginda. Kita pun buka lah surat tu, kita pun bacalah. Tuan diminta hadir ke istana pada sekian-sekian, pada waktu sekian-sekian, dengan pakaian sekian-sekian untuk datang untuk terima anugerah pangkat kebesaran dengan gelaran Datuk ataupun Datuk Seri. Agak-agak seronok tak tuan-tuan? Seronok tuan-tuan. Kita nak pergi menghadap aja. Beli songkok baru, baju Melayu baru, samping baru, kasut baru, stok semuanya baru, seronoknya. Pergi gunting rambut. Gunting rambut bagi nampak elok-elok. Nak menghadap siapa? Nak menghadap Sultan. Nak menghadap Raja. Seronok dah? Seronok. Lagi sebulan tu tak tidur tuan-tuan.
Lagi sebulan kita nak pergi tu malam lena tak tidur lena tuan-tuan. Duk fikir tuan-tuan. Belakang rumah tu pokok rumput mati habis Kenapa duk berjalan belakang rumah? Jalan-jalan tunduk, ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Duk berjalan belakang rumah tu pokok rumput mati habis Duk praktis tu. Esok nak terima anugerah tu, pergi jumpa tu. Jalan tunduk, ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Duk praktis belakang rumah tu pokok rumput mati habis. Seronoknya nak pergi jumpa raja. Seronoknya nak jumpa sultan dan sebagainya. Seronok tak? Seronok. Ini kita nak jumpa siapa tiap-tiap kali 5 kali sehari ni, kita nak jumpa Maliki Yaumiddin, raja pada hari kemudian. Tak tahu nak abang tuan-tuan. Ni kadang-kadang kita jumpa Allah ni baju pun tak pakai. Kadang pakai baju, kadang baju pakodah hak tik lalat 1000. Nak menghadap Allah tuan-tuan. Baju dalam almari tu beralmari, baju kita pakai lebih kurang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sah, tapi adab kita dengan Allah Taala kalau dengan manusia pun malu tuan-tuan. Boleh tak pergi baling ke, pergi pekan ke, kita tak pakai baju. Ataupun pakai baju lah, kita pakai baju buruk-buruk tik lalat penuh berlubang-lubang. Malu tak? Malu tuan-tuan. Ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita tak malu tuan-tuan. Kita gunakan nikmat ni, Allah bagi baju, pakaian, semua nikmat kita guna untuk Allah, ganjarannya pahala begitu besar tuan-tuan. Ni Allah bagi baju kita guna kerana kita syukur nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pakai ni, Allah suka, Allah tu cantik. Allah suka kepada kecantikan. Dia kata, ikut kita kalau ikut Islam ni kita pakai serabih-serabih lah. Tak tuan-tuan, jangan kita macam tu tuan-tuan. Nabi ni kemas tuan-tuan. Pakaian Nabi ni kemas, jalan Nabi kemas, semuanya Nabi ni kemas tuan-tuan. Kita sama tuan-tuan. Islam ni kita nak kena kemas sebab Allah Subhanahu Wa Taala tu cantik. Allah suka kepada kecantikan. Pakai lawa-lawa. Tambah-tambah kita nak beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, pakai yang terbaik. Sebab kita menghadap Maliki Yaumiddin, raja pada hari kemudian. Kita guna nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala pada kita, kita guna balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ganjaran pahalanya disebut oleh Nabi. Maksudnya besar pahalanya memenuhi mizan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, masya-Allah tuan-tuan. Kita syukur ni nikmat pemberian Allah, Allah bagi kita nikmat. Kita guna balik untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab harta yang Allah bagi ni sebagai apa? Sebagai kita pegang sekejap tuan-tuan. Kalau kita makan jadi najis, nak kita pakai lama-lama lusuh tuan-tuan. Bukan lama tadi kita guna untuk Allah Ta'ala. Tanda kita berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki pada aku. Alhamdulillah. Sebagai apa? Sebagai pemegang amanah tuan-tuan. Bukan parti amanah tuan-tuan, pemegang amanah. Kita ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki, bagi harta, bagi nikmat sebagai pemegang amanah untuk kita guna, untuk kita syukur nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam Al-Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. 7.5 dah no. Semangat pagi ni tuan-tuan. Pagi ni semangat. Tengok-tengok jam 7.30 dah tuan-tuan. Tak dah habis jugalah ayat ni. Baru yang pertama kita ambil. Jadi kita perhabis sikit ayat ni, perhabis sikit. InsyaAllah kita besok ni kita akan sambung dia punya penghuraiannya. Kita ambil sikit lagi lah bagi habis lah. Duduk tengah-tengah highway berhenti bahaya pula tuan-tuan. Duduk tengah buat kereta tengah highway laju tu berhenti. Bahaya lah. Lori mai langgar, trailer mai langgar. Kita bagi segena dulu, kita bagi lampu emergency, berhenti tengah jalan, berhenti tepi highway. Tak apalah tuan-tuan. Insya-Allah kita bagi perhabis, tidak tergantung juga tuan-tuan. Baik, sambung sikit lagi. Berkait dengan muamalat sesama manusia dan juga daripada melanggar perintah Allah dan Rasul. Ada huraian.
Nah, dengan kebenaran untuk engkau menghukum di antara manusia dengan apa yang ditunjuk Allah. Jangan kamu menjadi pembela kepada orang-orang yang khianat. Jangan kita jadi pembela. Jangan kita tolong. Benda-benda yang berhak, benda-benda yang hak maksiat, jangan kita tolong. Jangan kita jadi pembela. Sebab apa tuan-tuan, di akhirat besok, orang-orang yang atas dunia ni ikut orang-orang yang menjadi pembela kepada pengkhianat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dia bersekongkol orang-orang yang menolak syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita dah sebut dah semalam, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, auzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya asumma la tunsarun. Jangan kamu condong kepada kezaliman. Condong pun Allah tak bagi. Bukan duduk dengan zalim lagi. Condong hati kepada benda zalim. Pun dah Allah kata api neraka akan menyambak kamu. Dan di akhirat besok ni kamu tidak akan mendapat pertolongan disebab kezaliman kamu. Allah takkan tolong kita. Di akhirat itu tak ada siapa yang boleh nak tolong kita melainkan Allah lah tuan-tuan. Di akhirat besok ni orang-orang yang jadi pembela kepada orang yang khianat ni, mereka menyesal di atas perbuatan mereka. Tapi menyesal mereka tu tak gunalah. Ayat ni nak berita peringatan buat kita atas dunia, jangan kita bersama dengan orang yang berkhianat. Bersama orang yang pengkhianat, orang yang menolak syariat hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat besok Allah beritahu dalam Quran, mereka menyesal ketika mana mereka dibolak balikkan dalam api neraka. Ketika orang-orang yang khianat ni masuk dalam api neraka, orang-orang yang ingkar ni masuk dalam api neraka, ketika mereka dibolak balik dalam api neraka, mereka menyesal di atas perbuatan mereka. Mereka berkata, alangkah baiknya kalau dulu kami ikut perintah Allah dan ikut perintah Rasul, tetapi kami ikut pemimpin-pemimpin kami yang menyesatkan kami, ya Allah. Ya Allah, 2 kali azab ke atas mereka. Menyesal yang tidak ada guna dah ketika tu. Ketika tu tak ada guna dah tuan-tuan. Nak menyesallah. Jangan kita bersama dengan orang yang khianat, orang yang khianat kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita nak orang yang menjadi pembela kepada orang yang bawa syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dengan Nabi kata al ulama warasatul anbiya. Ulama ni adalah pewaris Nabi. Kita ingat, saya tengok jam pun pukul 7.30 lebih dah. InsyaAllah lah pagi besok macam biasalah. Saya kuliah tuan-tuan, jangan saya kuliah ni biasalah sejam lah. Tadi kita mula tadi pukul 6.30 lah, 7.30 lebih sikit dah. Tak apalah. Pagi besok ada diberi keizinan panjang umur. Mudah-mudahan kalau line dia okey, kita sambunglah pagi esok ni insya-Allah. InsyaAllah sama-sama kita jumpa lagi di pagi besok macam biasa lepas pada sembahyang subuh. Ni insya-Allah kita pagi esok kita akan menghuraikan tentang nas-nas yang memerintah supaya mengikut apa yang turunkan Allah Taala. Dia akan hurai baliklah ayat yang pertama daripada surah Araf, pertama surah Araf ayat 3 dan An-Nisa ayat 65, lepas tu surah Al-Hasyr ayat 7 dan pagi ni surah An-Nisa ayat 105. Insya-Allah pagi besok dia akan hurai ayat 4 ayat tu sebagai penutup tentang dalil-dalil daripada Al-Quran. Dan insya-Allah habis badan tu kita akan masuk pula dalil daripada As-Sunnah. Jadi saya ingat kita berhenti tantu dulu. InsyaAllah panjang umur kita jumpa pagi esok ni. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang adalah kelemahan. Jadi saya ucap terima kasih pada sahabat-sahabat yang ikuti kita pada pagi ini, dan sama-samalah tuan-tuan, walaupun kita baru masuk ke apakah, kita share mudah saja kita dapat ganjaran pahala
Saya tak minta apa-apa daripada tuan. Semua saya minta kita pakat-pakat kita share dekat sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan perkongsian kita akan menjadi ilmu yang memberi manfaat. InsyaAllah, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihnahu fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamina bil afiyah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami, terhadap pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami. Kasihlah mereka, ya Allah, seperti mereka mengasihi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang sakit, ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya, ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang susah, ya Allah, Kau permudahkanlah kehidupan, ya Allah. Limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi muafi, bismillahi lazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ar wa la fis sama' wa huwa sami'un alim. A'udzubillahi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barash wal junan wa juzami syai'in minal asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pagi ini dengan tasbih kifarah dan salawat subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekana billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.